Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Pada hari ini, kami, Kumpulan 2, akan membuat pembentangan berkaitan tajuk Kemajuan Sains dan Teknologi di Abad Pertengahan. Sebelum kita mulakan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Irdina Nasuha binti Faridil Atrash daripada kelas EC110 3E. Sebenarnya, kerajaan Islam di Abad Pertengahan adalah kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah bermula pada 750 Masihi sehingga 1258 Masihi, iaitu selama 5 kurun. Nama Bani Abbasiyah diambil bersempena dengan nama bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Abbas. Kedudukan strategik Bani Abbasiyah yang terletak di tengah-tengah laluan pedagang antara timur dan barat telah menjadi faktor perkembangan ilmu pada zaman itu. Para sejarawan telah mengiktiraf zaman kerajaan Bani Abbasiyah sebagai zaman kegemilangan Islam. Hal ini kerana pada waktu itu umat Islam telah mencapai kemajuan tertinggi dalam pelbagai bidang. Antara bidangnya ialah penyebaran Islam, pendidikan, sains dan teknologi, ekonomi dan ketenteraan. Dalam pembentangan kali ini, kita akan mengupas bidang sains dan teknologi dengan lebih mendalam. Kerajaan Bani Abbasiyah diperintah oleh seorang ketua negara yang dipanggil sebagai khalifah. Boleh dikatakan khalifah-khalifah di zaman kerajaan Bani Abbasiyah adalah salah satu punca di mana kerajaan Bani Abbasiyah berkembang dengan lebih pesat. Terdapat 2 orang khalifah yang menyumbang kepada kemajuan ilmu Abbasiyah. Lebih-lebih lagi kemajuan sains dan teknologi. Khalifahnya ialah Khalifah Harun al-Rashid dan juga Khalifah al-Ma'mun. Khalifah Harun al-Rashid telah memerintah daripada 786 Masihi sehingga 809 Masihi, iaitu selama 23 tahun. Sumbangan yang telah dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rashid adalah beliau telah mewujudkan jawatan Al-Qadi Al-Qudah, beliau juga telah menubuhkan Baitul Hikmah, beliau juga telah menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu, budaya dan perdagangan dan juga telah membina banyak prasarana seperti hospital, farmasi dan pusat pengajian. Khalifah yang kedua pula ialah Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun telah memerintah daripada 813 Masihi sehingga 833 Masihi, iaitu selama 20 tahun. Info tambahan, sebenarnya Khalifah Al-Ma'mun merupakan anak kepada Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Al-Ma'mun telah mengiakan usaha penterjemahan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Beliau juga telah menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dengan inisiatif supaya para pelajar dan juga para ilmuwan Islam akan menjadi lebih bersemangat untuk menimba ilmu. Baitul Hikmah merupakan sebuah institusi keilmuan. Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat pertemuan para sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat pendidikan ilmiah dan pusat latihan para ilmuwan. Baitul Hikmah telah diwujudkan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Boleh dikatakan Baitul Hikmah merupakan salah satu faktor terbesar yang menyumbang kepada kepesatan kemajuan ilmu di zaman kerajaan Bani Abbasiyah kerana kedudukan Baitul Hikmah yang terletak di tengah-tengah kota Baghdad, yang terletak di tengah-tengah laluan antara pedagang timur dan barat. Aktiviti penterjemahan dilakukan dengan sangat luas dan berkembang dengan sangat pesat, lebih-lebih lagi pada zaman pemerintahan anaknya iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Penterjemahan karya falsafah dan sains dilakukan dengan sangat pesat. Kegiatan penterjemahan dilakukan daripada bahasa Sanskrit, Suryani dan Yunani kepada bahasa Arab. Yohana bin Musawai dan Hunain bin Ishaq telah dilantik sebagai penterjemah tetap di Baitul Hikmah. Kegiatan penterjemahan ini sangat penting dalam memelihara warisan ilmu dalam kebudayaan dunia kerana para ilmuwan Islam telah berjaya menyelamatkan ilmu daripada hilang semenjak masyarakat Eropah dilanda zaman gelap. Terdapat ramai ahli ilmuwan yang lahir pada waktu ini. Ahli ilmuwan memberikan sumbangan yang sangat penting dalam kegiatan penterjemahan, pengembangan karya dan ilmu Islam kepada masyarakat Kristian Eropah. Antara tokoh falsafah dan polimatik Greek yang lahir pada zaman ini adalah Aristotle. Kebanyakan penulisan Aristotle merangkumi pelbagai aspek seperti fizik, biologi, zoologi, metafizik, etika, estetika dan banyak lagi. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah juga telah berlakunya penemuan semula terhadap ilmu geografi, matematik dan astronomi yang kemudiannya telah ditambah baik oleh tokoh-tokoh Islam seperti Al-Biruni dan ramai lagi.
Kerajaan Bani Abbasiyah juga telah lahir ramai sarjana-sarjana Islam yang terkenal seperti Ibn Sina ataupun di barat lebih dikenali sebagai Avicenna, Al-Khindi, Al-Farabi dan ramai lagi. Sarjana-sarjana Islam ini telah membantu memesatkan lagi kemajuan Islam dengan menggunakan pengetahuan yang diwarisi semenjak zaman Yunani dan diaplikasikan pada penemuan mereka untuk ditambah baik. Kemajuan Bani Abbasiyah dalam bidang sains boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu optik, kimia dan astrologi. Dari segi optik, para saintis Islam telah menemukan teori kanta pembesar, kepantasan pengaliran dan pembiasan cahaya. Dari segi bidang kimia pula, para saintis Islam telah membuat semula kajian mengenai teori alkemi, iaitu rekaan Yunani Helenistik. Teori alkemi ini mengatakan bahawa kesemua logam boleh ditukarkan kepada emas jika menggunakan peralatan yang betul. Dan setelah para saintis Islam membuat kajian yang lebih mendalam, didapati bahawa teori ini adalah kurang tepat. Dan disebabkan itu, ramai saintis-saintis yang telah melupakan teori ini. Yang kedua pula, para saintis Islam juga telah menemukan sebatian baharu. Dan di antara sebatian baru itu seperti soda karbonat, tawas, borax, silver nitrate, saltpeter, nitrit dan asid sulfurik. Jabir bin Hayyan merupakan manusia pertama yang menemukan asid sulfurik. Ahli kimia Islam juga telah berjaya menjumpai kaedah seperti penyulingan, penapisan, sublimation, teori penghasilan petroleum, teori penghasilan alkohol dan membaiki proses pembuatan kaca. Dari bidang astrologi pula, para saintis Islam telah membuat kajian mengenai teori perubahan kedudukan bintang, bumi dan matahari. Sesetengah daripada mereka berpendapat bahawa bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari dalam satu orbit. Akan tetapi, mereka telah mengabaikan teori ini kerana pemikiran mereka pada waktu itu tidak selaras dengan kemajuan teori yang mereka jumpa. Jadi, dapatlah dirumuskan daripada pengenalan kerajaan Bani Abbasiyah ini, tak kira dalam apa jua bidang, umat Islam telah berjaya mengatasi negara barat sehingga abad ke-12. Negara barat pun menjadi lebih maju kerana mereka banyak mempelajari dan mengambil contoh daripada penemuan saintis Islam. Negara-negara barat telah mengaplikasikan pengetahuan saintis Islam itu ke dalam bidang pengaliran, penanaman, penghasilan kertas dan penyulingan mereka. Pengaruh Islam pada ketika itu sangatlah kuat sehingga meninggalkan kesan sehingga ke hari ini. Antara kesan yang dapat kita lihat yang masih berkekalan sehingga ke hari ini ialah banyak perkataan Inggeris yang digunakan berasal daripada bahasa Arab, iaitu seperti perkataan trafik, tarif, alkohol, nadir, zero, amalgam, alkemi, almanak dan banyak lagi. Seterusnya, saya menjemput saudara Irfan untuk meneruskan pembentangan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Dasuki. Saya dari kelas EC 1103E. Saya akan menerangkan tentang faktor perkembangan sains dan teknologi Islam pada abad pertengahan. Faktor ini terbahagi kepada 3, iaitu galakan khalifah, globalisasi ilmu dan aktiviti penterjemahan. Okey, yang pertama saya akan menerangkan tentang galakan para khalifah. Galakan para khalifah iaitu mengadakan seminar perubatan pada setiap musim haji yang dihadiri oleh pakar-pakar perubatan dari seluruh dunia. Dengan ini, ilmu sains dan teknologi Islam dapat dikembangkan melalui seminar-seminar ini kepada dunia luar. Selain itu, menyediakan peruntukan kewangan yang banyak untuk bidang sains dan teknologi. Contohnya membuat satu pusat pengajian untuk mengadakan dan menjalankan penyelidikan. Seterusnya, membina pusat penyelidikan sains yang khusus. Dengan ini, proses penyelidikan sains dan teknologi akan berjalan dengan lebih sempurna dan baik. Selain itu, globalisasi ilmu, aktiviti perdagangan dan pembukaan kawasan-kawasan yang strategik membuka peluang kepada umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini terjadi apabila banyak pedagang-pedagang luar yang masuk ke negeri-negeri Islam dan menuntut ilmu di situ.
Selain itu, Andalus dan Sicily merupakan gedung ilmu yang menjadi tumpuan kepada pecinta-pecinta ilmu untuk membuat kajian dan penyelidikan dalam bidang masing-masing. Andalus dan Sicily ni dua tempat yang sangat strategik di dalam jalan perdagangan. Oleh itu, Andalus dan Sicily dijadikan tempat yang khusus dan yang paling utama dalam pengembangan ilmu sains dan teknologi Islam. Seterusnya, kota Andalus ini memiliki 700 buah masjid, sebuah universiti dan 70 buah perpustakaan yang menyimpan hampir 500,000 manuskrip pelbagai ilmu. Dengan adanya kemudahan ini, pedagang-pedagang dari luar lebih mudah untuk menjalani aktiviti penyelidikan mereka. Oleh itu, kota Andalus yang dikatakan mempunyai banyak kemudahan ini akan dijadikan tempat yang baik serta tumpuan pedagang-pedagang luar untuk menjalani penyelidikan mereka. Seterusnya, faktor perkembangan sains dan teknologi Islam yang ketiga, iaitu aktiviti penterjemahan. Usaha ini lebih giat dijalankan pada zaman kerajaan Abbasiyah berbanding zaman kerajaan Umayyah kerana pemimpin atau khalifah pada ketika itu kurang untuk menyebarkan ilmu Islam dan teknologi. Seterusnya, aktiviti penterjemahan karya-karya asing dilakukan dengan lebih bersistematik pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum. Hal ini kerana Al-Ma'mum ialah pencinta ilmu pada ketika itu. Pada ketika itu, Al-Ma'mum telah menjadi khalifah dan menggiatkan aktiviti perkembangan ilmu sains dan teknologi Islam pada ketika itu. Oleh itu, Al-Ma'mum membina Baitul Hikmah dan menjadikannya sebagai pusat penterjemahan negara. Oleh itu, pusat penterjemahan negara mempunyai tempat yang khusus untuk menterjemah sesuatu buku atau manuskrip yang datang dari luar. Seterusnya, Yuhanna bin Musawaih dan Hunain bin Ishaq ditugaskan sebagai penterjemah tetap di Baitul Hikmah. Hal ini kerana mereka berdua adalah salah seorang ilmuwan yang terkenal pada ketika itu yang menjadi tumpuan orang ramai untuk dijadikan penterjemah utama. Buku-buku daripada bahasa Yunani, China, India diterjemah kepada bahasa Arab, iaitu dalam bidang astronomi, kimia, fizik, biologi dan perubatan. Oleh itu, banyak bidang dan yang boleh diterjemah dan boleh dipelajari oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Oleh itu, masyarakat Arab telah dikembangkan dengan ilmu Islam dan teknologi, ilmu sains dan teknologi Islam untuk dijadikan bekalan untuk masa depan. Oleh itu, masyarakat Arab akan terus berkembang dan ilmu sains dan teknologi Islam akan terus berkembang ke dunia luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan penemuan sains dan teknologi di abad pertengahan. Yang pertama adalah cara hidup dan status umat Islam telah berbeza dari umat sebelumnya, lebih maju daripada umat-umat sebelumnya. Umat dan agama Islam dipandang mulia dan disegani. Ramai orang bukan Islam tertarik untuk memeluk Islam. Seterusnya, jadi, kesan yang pertama adalah cara hidup dan status umat Islam telah berbeza daripada umat sebelumnya. Sains dan teknologi mengubah cara hidup dan status umat Islam. Masyarakat mempunyai kemajuan dari segi cara hidup. Status umat Islam diangkat ke martabat yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahawa daripada penemuan sains dan teknologi itu sendiri, ini menjadikan cara hidup umat Islam pada zaman tersebut menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang membantu mereka mengerjakan
kerja seharian dengan lebih mudah dan lebih efektif. Seterusnya, status mereka juga diangkat ke martabat yang lebih tinggi kerana mampu menggunakan teknologi yang ada pada zaman tersebut selaras dengan umat-umat lain. Seterusnya, kesan yang kedua adalah lebih maju daripada umat-umat sebelumnya. Mereka lebih maju daripada umat terdahulu kerana mereka menguasai ilmu sains dan teknologi, terkenal dengan bidang perubatan yang sangat bagus. Kesan dua menunjukkan bahawa umat Islam pada zaman tersebut dikatakan lebih maju daripada umat-umat sebelumnya kerana mereka menemui ilmu sains dan teknologi, manakala umat-umat terdahulu tidak menemui dan tidak menceburi bidang ini dengan lebih mendalam. Ini menjadikan umat Islam pada zaman tersebut mampu menceburi bidang sains dan teknologi ini dengan lebih mendalam dan menjadikan salah satu bidang yang paling terhebat pada ketika itu adalah bidang perubatan. Seterusnya, kesan penemuan sains dan teknologi adalah umat dan agama Islam dipandang mulia dan disegani, mempunyai sarjana-sarjana Islam yang berilmu tinggi dan hebat dalam berhujah. Agama Islam dihormati serta disegani ramai pihak. Ilmu sains dan teknologi membuktikan Islam dan sains berkait rapat dengan kehidupan manusia. Kesan yang ketiga membuktikan bahawa umat Islam dan agama Islam itu sendiri dipandang tinggi oleh semua orang kerana dengan adanya penemuan sains dan teknologi ini membuktikan bahawa terdapat ramai sarjana-sarjana Islam yang pakar dalam bidang sains dan teknologi tersebut serta mampu berhujah dengan sungguh bijaksana. Malah mampu mengalahkan sarjana-sarjana daripada barat. Ini amat membanggakan ketika zaman ini. Seterusnya, mereka juga dengan adanya penemuan sains dan teknologi ini, Islam menjadi agama yang sangat dihormati oleh semua orang serta ilmu sains dan teknologi itu sendiri terbukti berkait rapat dengan Islam serta kehidupan manusia. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah ramai orang bukan Islam tertarik untuk memulai Islam. Orang kafir kagum melihat kebijaksanaan ilmuwan Islam dalam mengendali ilmu sains dan teknologi. Mereka menyedari betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkait rapat dengan isi kandungan Al-Quran. Kesan yang terakhir sekali ini menunjukkan bahawa dengan adanya penemuan sains dan teknologi ini menjadikan titik bermulanya bertambah lagi rakan-rakan Islam baru daripada orang-orang kafir dan orang-orang bukan Islam, di mana mereka tertarik dengan sarjana-sarjana Islam, kebijaksanaan ilmuwan yang mampu berkata-kata dengan sungguh bijaksana serta membuktikan bahawa agama Islam itu sendiri merupakan agama yang sangat luas dan terbuka dan sesuai untuk semua golongan makhluk. Jadi, ia menyebabkan ramai orang bukan Islam tertarik untuk memeluk agama Islam. Seterusnya, ia juga kerana dengan penemuan sains dan teknologi ini membuktikan bahawa agama Islam merupakan agama yang sangat benar kerana intipati dalam sains dan teknologi itu sendiri berkait rapat dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Surahan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubung dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penting untuk kita menyeimbangkan ilmu duniawi dan ukhrawi supaya tidak tersesat pada jalan yang tidak lurus. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW pernah juga bersabda, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia telah termasuk golongan sabilillah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh disebabkan itu, kematian orang yang menuntut ilmu dianggap syahid. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Sebagai penutup, saya memetik kata-kata daripada Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Buya Hamka, iaitu orang yang berakal hidup untuk masyarakatnya dan bukan buat dirinya sendiri. Hamka juga pernah menyebut, iman tanpa ilmu bagaikan tentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan tentera di tangan pencuri. Ayat ini membawa maksud kita perlulah bijak menyelaraskan iman dan ilmu agar dapat memajukan agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tak kiralah sama ada kita berada di abad pertengahan ataupun di abad ke-21, kita perlulah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita boleh jadikan kemajuan ilmu pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah sebagai pembakar semangat untuk kita terus menuntut ilmu. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana mendengar. Bye. Assalamualaikum.